Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. Okey, untuk video cikgu pada kali ini, cikgu akan membantu pelajar untuk memahami tentang topik ini ya, iaitu komponen biosis mengikut aras Stroff. Pada topik yang lalu, cikgu telah menerangkan tentang nutrisi. Okey, berakhir di nutrisi ya, terdapat 5 jenis nutrisi yang dilakukan oleh organisma yang berbeza. Okey, so bagi topik komponen biosis mengikut aras Stroff ni, pelajar mesti faham bahawa biosis merupakan organisma yang hidup. Okey, organisma hidup, benda hidup ya. Manakala aras Stroff ni, so kita tengok ada definisi diberikan di sini ya untuk pelajar-pelajar. Aras Stroff ialah susunan kedudukan organisma yang dihubungkan oleh aliran tenaga dalam sesuatu rantai makanan. Jadi pelajar faham ya, bahawa aras Stroff itu mesti ada rantai makanan. So ini rantai makanan lah. Okey. Yang kedua, dia mesti tersusun. Nampak tak? Dia ada susunan dia ni. Okey. Dan yang ketiga, dia berlaku pengaliran tenaga. Di antara satu aras dengan satu aras tu dia berlaku pengaliran tenaga dan terbentuk hubungan lah yang disebabkan oleh proses pemakanan. Dia makan organisma yang ni makan yang ni, okey yang ni makan yang ni. Okey. Jadi di situlah berlakunya aliran tenaga. Jadi pelajar mesti faham bahawa aras Stroff 3 perkara yang cikgu sebutkan tadi, dia mesti ada rantai makanan, satu rantai makanan. Kemudian dia adalah tersusun dan yang ketiga dia berlaku pengaliran tenaga. Okey, cuba kita tengok apakah perkara penting yang dinyatakan di dalam catatan untuk pengenalan bagi topik ini. Terdiri daripada organisma yang memerlukan tenaga untuk proses hidup. Okey, semua organisma memerlukan tenaga lah maksudnya. Bagaimana manusia dan haiwan memperolehi tenaga? Dapat tak pelajar bayangkan? Dapat tak pelajar fikirkan macam mana manusia dan haiwan dapat tenaga? Macam mana kita dapat tenaga kita sehari-harian untuk kita melakukan aktiviti kita? Lepas tu tumbuhan pula dia dapat tenaga macam mana? Okey, so kalau kita nak jawab, manusia dan haiwan dapat tenaga daripada nutrisi kan, daripada pemakanan, daripada bahan yang kita makan daripada sumber luar tu. Okey, kalau tumbuhan pula kita boleh jawab secara ringkas, dia dapat tenaga daripada proses yang dilakukan iaitu proses fotosintesis kan. Okey. Seterusnya, sumber tenaga utama dari matahari. Okey, so yang ni dia cakap bahawa mula-mula dia adalah matahari lah. 3 komponen biosis terdiri daripada pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Jadi 3 benda ni, 3 komponen ni merupakan komponen biosis. Okey, boleh tak? Boleh dapat tak kat situ? So kita tengok dekat sini ya. Bermula dengan pengeluar. Okey, ini semua pengguna. Pengguna 1, pengguna 2, pengguna 3. Okey, dan di sini adalah pengurai. Pengurai pun dia adalah komponen biosis juga. Dia adalah benda hidup juga. Dia menguraikan organisma yang sudah mati dan juga dia yang bantu mereputkan lah. Okey, jadi dekat sini dia bermula dengan cahaya matahari lah yang utama dia, sumber utama dia yang membekalkan tenaga cahaya matahari kepada pengeluar, kepada tumbuh-tumbuhan. Maka daripada itulah tumbuh-tumbuhan boleh melakukan fotosintesis menghasilkan tenaga. Dan tenaga yang paling banyak sekali tersimpan di dalam pengeluar ni lah. Dan barulah dia dimakan, tumbuhan ni dimakan oleh pengguna primer. Kita panggil herbivore lah sebab dia makan tumbuhan saja. Ini contoh dia begini, ulat beluncas ke, belalang ke, ataupun pelajar boleh fikirkan dan nyatakan apa lagi contoh-contoh lain. Okey, yang kedua, pengguna sekunder. Dia adalah carnivore yang makan pengguna primer ataupun omnivore. Omnivore ni adalah carnivore dulu. Carnivore ni dia makan daging saja. Okey, dia makan daging saja. Dia tak makan tumbuhan. Okey, kalau omnivore ni dia makan kedua-dua. Dia makan tumbuhan dan juga daging.
Okey, contoh yang paling cantik sekali adalah manusia lah kan. Contoh omnivore. Tapi kalau pelajar Google cari dalam internet sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh lain ya. Cikgu ada cuba Google juga. So yang makan kedua-dua contoh ikan paus lah kalau tak silap cikgu Dan ada banyak lagi, ada 5-6 contoh jugalah yang makan kedua-dua tumbuhan dan juga makan daging. Okey, jadi dekat sini burung ni sebagai pengguna sekunder lah, dia makan beluncas. Okey, kat sini pengguna tertiary. Apa dia ni? Pengguna tertiary ni. Tak berapa jelas muka dia ni. So dia adalah carnivore lah. Mungkin harimau ke serigala ke apa ni. Dia makan pengguna sekunder. Dia adalah carnivore, dia makan daging sahaja. Okey, so kita tengok sini pengeluar. Pengeluar adalah autotrof yang mensintesis bahan organik daripada bahan tak organik. Bahan organik itu dihasilkan itulah glukosa, dihasilkan oksigen. Okey, manakala bahan tak organik, contohnya bahan tak organik contohnya karbon dioksida, karbon dioksida, lepas tu mineral dalam tanah. Okey, pengeluar tadi daripada tumbuhan hijau yang mensintesis glukosa daripada air. Air dan gas karbon dioksida dengan bantuan tenaga daripada cahaya matahari. Okey, begitulah cerita dia untuk slide cikgu yang pertama. So kita beralih kepada muka surat yang kedua. Okey, so belajar tengoklah. Kat sini tajuk dia adalah pengaliran tenaga dalam rantai makanan. Baik, kita tengok dia punya ringkasan. Saling berinteraksi antara satu sama lain dalam bentuk hubungan pemakanan. Ini adalah hubungan dia. Hubungan apa? Bukan hubungan cinta ni. Ini hubungan pemakanan. Maka dia pun mewujudkan interaksi. Okey. Ditunjukkan oleh rantai makanan. Macam mana kita nak nampak tu? Kita nampak kita buat rantai makanan, maka kita nampak lah. Dan berlaku satu urutan pemindahan tenaga dari satu arastrof ke satu arastrof yang lain. Yang mana ia bermula daripada pengeluar. Okey, so dia punya konten seakan-akan dengan slide yang pertama tadilah. Okey, cuma kat sini dia fokus kepada pengaliran tenaga. Dia punya point utama dia adalah pengaliran tenaga dalam rantai makanan. So, arastrof pertama pengeluar, arastrof kedua belalang, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertiary. Okey, so ini semua adalah arastrof pertama. Tumbuhan walaupun dia tumbuhan, dia bukan haiwan, dia adalah arastrof pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, boleh ingat macam tu Manakala dari segi nama dia ni, jadi adalah pengeluar, nama organisma. Okey, pengeluar. Yang lain tu pengguna. Okey. Kita beralih kepada slide yang ketiga. Okey, so pelajar boleh perhatikan pada muka surat yang sama juga untuk penerangan yang di bawah tu, muka surat 178 tu kan. Okey, so dia menerangkan tentang dalam rantai makanan dimulai dengan pengeluar. Okey, perkataan dimulai diakhiri dengan pengguna. Organisma makan organisma dari arastrof sebelumnya. Okey, ini pun kata kunci yang kita boleh pegang. Dia makan organisma daripada arastrof yang sebelum dia. Maka tenaga dipindahkan dari organisma yang dimakan kepada organisma yang memakan. Kita makan ayam jadi tenaga dalam ayam tu berpindah kepada kita. Berpindah kepada yang memakanlah. Organisma yang makan organisma lain mendapat tenaga dari tisu badan organisma yang dia makan tu. Lepas tu makanan itu akan dicerna dan diasimilasi membentuk tisu dalam organisma yang memakan tu pula. Okey, seterusnya dalam keadaan semula jadi haiwan makan lebih dari satu jenis organisma, betul tak? Kita pun bukan makan satu je kan, banyak organisma yang kita makan. Contoh burung boleh makan beluncas. Burung ni dia bukan saja makan beluncas, dia makan belalang, dia makan juga padi. Okey. Dia makan juga padi.
Okey. Burung dapat membentuk beberapa rantai makanan. Okey, so dengan ciri burung tu yang dia makan macam-macam tu kan. So dia boleh dalam keadaan itu dia boleh membentuk rantai makan, beberapa rantai makanan. Dan juga boleh membentuk dia boleh berada dalam arastrof yang berbeza burung tu. Dia boleh jadi arastrof kedua, dia boleh duduk di arastrof ketiga. Kalau dia makan padi, dia duduk di arastrof yang kedua. Kalau dia makan beluncas, dia duduk di arastrof yang ketiga. Maka terbentuklah siratan makanan. Gabungan daripada beberapa rantai makanan. So next. Okey. Beralih kepada yang ni sikit, iaitu dia fokus kepada siratan makanan. Okey. Pelajar dah tahu kan, siratan makanan ni adalah gabungan daripada beberapa rantai makanan. So kalau kita tengok dekat gambar ni kan, kita boleh kira lah ada berapa ni. Ni 1, ni 2, 3, 4, 5, 6. Lebih kurang 6 lah. Tu cikgu kira secara rawak macam tu lah. Baiklah, kita tengok ringkasan dia. Menggambarkan hubungan pemakanan. Ingatlah clue dia ni hubungan pemakanan. Okay, yang akan bantu pelajar untuk dapat clue lah. Dalam sebuah komuniti, beberapa rantai makanan saling bersandaran antara satu sama lain. Okey, dia cakap bahawa dalam siratan makanan ni dia ada beberapa rantai makanan, ada 6 tadi kan. Yang mana dia saling bersandaran antara satu sama lain, saling memerlukan lah maksud dia. Kalau yang ni bilangan yang ni saling bersandaran, saling memerlukan. Okey, sebab yang ni makan yang ni makan yang ni. Okey, macam tu. Okey, katakanlah kambing. Kambing pupus. Maka bilangan musang pun akan berhadapan masalah juga sebab dia kekurangan makanan. Kan? So, bilangan dia akan berkurang. Macam tu lah maksud dia saling bersandaran tu. Okey. Dimulakan oleh pengeluar yang berfotosintesis. Macam mana dia berfotosintesis? Dia tukar tenaga cahaya kepada tenaga kimia kan. Okey, dalam bentuk makanan. Glukosa lah. Simpan, lepas tu glukosa tu dia simpan dalam organ tumbuhan tu. Dalam akar ke, dalam buah ke, dalam batang ke kan. Okey, maka kalau kita makan tumbuhan tu, maka tenaga dalam tumbuhan tu akan beralih kepada kita. Okey, so kita sambung lagi. Okay, baik. So, sekarang tajuk yang seterusnya adalah piramid ekologi. So, pelajar mungkin tidak pernah mendengar perkataan ini. Piramid ekologi ni, dia ada 3 di bawah piramid ekologi ni. Dia ada piramid bilangan. Okey, dia ada piramid biojisim dan juga piramid tenaga. Jadi kita nak faham satu-satu nah. Cuba kita tengok dulu. Dia melibatkan piramid makanan, dia melibatkan rantai makanan dan siratan makanan, hubungan pemakanan, makan dan berlaku pemindahan tenaga, pengaliran tenaga dalam rantai makanan. Okey, seterusnya. Apabila arastrof meningkat, bilangan individu biojisim, jumlah tenaga juga akan meningkat. Okay, dapat digambarkan dalam piramid 3 ni. So di bawah piramid ekologi ni dia pecahkan kepada 3 benda. Piramid biojisim, piramid bilangan, piramid tenaga. Jadi kita kena faham dia walaupun hampir sama, kita kena faham dia dengan cara yang berbeza. Kita kena cari apa benda yang berbeza pada ketiga-tiga ni. Okey, maka kita tengok yang pertama dululah. Rasanya yang paling mudah kot. Piramid bilangan. Piramid bilangan ni maksud dia bilangan lah. Bilangan organisma tu. Iaitu semakin ke atas, semakin mengecil piramid ni kan. Semakin ke atas, bilangan organisma akan semakin berkurang. Okey, kalau kita tengok pada gambar yang ditunjukkan, kita nampak ni pengeluar ada banyak. Kan, pengeluar ada banyak. Pengguna primer dia adalah kurang daripada
Kita jangan cakap lebih kurang. Nanti kita tak tahu lebih ke kurang. Jadi kita cakap terus. Kita nak cakap lebih, kita cakap lebih. Kalau kita nak cakap kurang, kita cakap kurang. Pengguna primer dia kurang daripada bilangan dia kurang ataupun kuantiti dia kurang daripada pengeluar. Pengguna sekunder dia kurang lagi pada pengguna primer. Dan begitulah seterusnya lah. Nampak tak pelajar yang dia terangkan ni? Satu lagi. Dari segi saiz pula. Itu dari segi bilangan. Bilangan organisma semakin ke atas semakin kurang. Okey. Manakala dari segi saiz pula semakin bertambah. So semakin bertambah dari segi saiz. Dari segi saiz untuk pengguna lah terutamanya. Okey, pengguna primer dia lebih kecil, kita cakap yang ni lah. Pengguna sekunder dia lebih besar daripada pengguna primer dan pengguna tertiary lebih besar lagi daripada pengguna sekunder. Okey, itu boleh faham Dari segi untuk piramid makanan ni dia fokus kepada satu bilangan, satu saiz. Okey, pelajar kena ingat. Baik, sekarang pergi kepada piramid biojisim. Okey, so kalau kita tengok dekat sini hampir sama. Okey, hampir sama. Tapi cuba kita baca dululah. Piramid biojisim ialah rajah yang menunjukkan jumlah biojisim per unit kawasan semua organisma dalam setiap arastrof. Biojisim boleh diukur dengan menggunakan jisim kering. Kita pernah belajar ni jisim kering masa di tingkatan 4. Okey, piramid ini juga menggambarkan biojisim yang boleh dibekalkan kepada organisma dalam arastrof berikutnya. Contohnya, jumlah biojisim pengeluar yang boleh dimakan oleh pengguna primer adalah lebih tinggi daripada biojisim pengguna primer dalam ekosistem. Begitu juga dengan jumlah biojisim pengguna sekunder adalah lebih rendah daripada pengguna primer. Semakin tinggi ke bahagian atas, semakin kurang jumlah biojisim per unit kawasan. Okey, jadi dia nak bagi tahu bahawa yang berada di bawah dia punya biojisim dia. Okey, dia punya biojisim dia paling banyak sekali lah kat bawah ni, ataupun jisim kering dia paling besar sekali per unit kawasan. Okey, yang ini dia punya biojisim kurang berbanding dengan yang pertama, berbanding dengan pengeluar. Dan semakin ke atas, semakin kurang lah. Okey, dia punya biojisim dia, ataupun kita boleh gunakan istilah jisim kering. Berat dia lah. Berat dia. Okey, so kita beralih kepada yang ketiga. Yang ketiga iaitu piramid tenaga. Kita nak faham piramid tenaga ni. Kita tengok dekat sini, piramidnya tetap sama. Dari segi bilangannya sama. Dari segi saiz pun sama. Iaitu semakin ke atas semakin besar lah saiz dia. Baik, so apa yang nak diterangkan dekat sini? Okey, banyak Piramid tenaga menunjukkan, tengok fokus kepada perkataan tenaga ni. Menunjukkan jumlah tenaga yang ada di dalam sesuatu ekosistem. Sumber tenaga dalam ekosistem ialah tenaga cahaya. Sumber utama utama ni ialah tenaga cahaya dari matahari yang diserap oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan proses fotosintesis, dan tumbuhan itu menukarkannya kepada tenaga kimia. Seterusnya tenaga akan dipindahkan ke arastrof berikutnya apabila pengguna primer makan tumbuhan pengeluar. Tenaga dalam tumbuhan akan berpindah pergi kepada arnab tu bila arnab makan tumbuhan. Baik, seterusnya tenaga yang ada dalam molekul makanan mungkin disimpan dalam tisu badan ataupun dipindahkan ke persekitaran dalam bentuk kumuhan seperti air kencing atau disingkirkan melalui tinja. Jadi tenaga yang ada dalam makanan, maksud dia tenaga yang ada dalam makanan. Satu, akan
akan disimpan dalam organisma yang makan tu. Contohnya arnab makan tumbuhan tu kan. Sebahagian tenaga arnab tu simpan dalam tisu badan dia lah. Dan ada sebahagian lagi dipindahkan ke persekitaran. Dibebaskan persekitaran lah maksud dia. Macam mana bebas tu? Mungkin melalui air kencing arnab tu atau disingkirkan melalui tinja arnab tu. Okey, lagi. Apabila molekul makanan diuraikan untuk proses respirasi. Okey, ingat lagi proses respirasi, proses penguraian glukosa tu kan. Dan tindak balas lain, sesetengah tenaga dibebaskan persekitaran melalui haba. Okey. Hanya sebahagian kecil sahaja yang tenaga yang mungkin ditukarkan kepada tenaga simpanan dalam tisu badan sebagai penambahan biojisim organisma tersebut. Ada sebahagian kecil saja yang disimpan kekal dalam badan dia untuk menambahkan jisim, biojisim dia maksudnya menambahkan jisim kering dia, berat dia lah. Okey, ini perkataan yang ini adalah poin yang kita kena faham lah. Hanya 10% tenaga dipindahkan ke arah strof berikutnya. 90% tenaga hilang ke persekitaran melalui haba. Proses hidup yang disebutkan tadi, perkumuhan, penyah tinjaan. Oleh itu, organisma yang berada pada arah strof yang lebih rendah mempunyai tenaga tersedia yang lebih banyak berbanding organisma pada arah strof yang tinggi. Okey, so cikgu cerita kat sini. Jadi, dalam tumbuhan ni paling banyak sekali lah tenaga yang tersimpan. Paling banyak sekali. Maka apabila pengguna primer contoh arnab kat sini makan tumbuhan ni, maka sebenarnya arnab tu dapat 10% saja 10% saja untuk pertambahan jisim dia. Manakala 90% lagi mungkin dibebaskan ke persekitaran melalui proses-proses yang disebutkan tadi. Melalui perkumuhan dia, melalui respirasi dia, apa lagi yang disebutkan tadi? Melalui penyah tinjaan dia, proses hidup dia, melalui pembebasan haba. Okey? Macam itulah seterusnya. Begitu juga dah dengan pengguna sekunder macam ular ni kan. So, dia pun dapat 10% yang ada dalam badan arnab. Okey? 90% dibebaskan ke persekitaran. Okey, pengguna tertiary pula, dia burung helang ni, dia dapat 10% yang ada dalam badan ular ni. 90% bebas. Begitulah seterusnya. Okey, so cikgu